kepercayaan terbukti. Dunia yang megah dengan misi yang gagah, karena perpaduan kita masih bersama. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Soalan pertama, apakah yang anda faham tentang agama Islam, Hindu? Untuk agama lain dekat Malaysia ni, apa yang saya tahu dekat Malaysia ni ada agama Islam, Kristian, Buddha, Hindu. Dan untuk saya sebagai seorang Muslim, apa yang saya tahu tentang Kristian, diorang panggil Tuhan diorang ialah Jesus dan diorang baca kitab Bible. Dan diorang beribadah dekat gereja. Untuk agama Buddha pula, dekat Malaysia ni majoriti yang anuti agama Buddha ni ialah kaum Cina. Dan diorang menyambut perayaan Wesak. Untuk agama Hindu pula, apa yang saya tahu, yang dekat Malaysia ni majoriti yang anuti agama Hindu ni ialah kaum India. Dan diorang sambut perayaan Thaipusam. Kalau dekat Malaysia ni, waktu Thaipusam yang kita perasan, agama Hindu ni, orang yang anuti agama Hindu ni, diorang akan pergi Batu Cave. Batu Cave dan diorang akan beribadah kat sana. soalan kedua, apa tentang budaya atau agama lain yang sangat anda nikmati? Kalau ada, apa dan kenapa? Budaya kaum lain yang saya minati adalah budaya kaum orang Melayu, iaitu perayaan-perayaan yang mereka menyambut. Contoh hari-hari Fitri dan sebelum sambutan tersebut, mereka perlulah berpuasa selama sebulan sebelum menyambut perayaan tersebut. So, proses mereka untuk berpuasa dan cabaran-cabaran yang menghadapi telah menarik minat saya terhadap kaum tersebut dan budaya tersebut. Apakah pendapat anda tentang Pemakaian dan sambutan perayaan kaum lain? Pada pendapat saya, budaya pemakaian dan sambutan perayaan kaum lain telah diterima oleh masyarakat Malaysia. Setiap sambutan perayaan telah diraikan oleh semua kaum tanpa mengira agama dan budaya mereka. Pemakaian dan sambutan perayaan telah membina pemahaman dan rasa hormat dalam kalangan masyarakat. Pemahaman dan rasa hormat dapat menjamin keamanan dan keharmonian negara dan merupakan asas kepada pembinaan negara. Pada pendapat anda, adakah Malaysia sebagai negara yang mempunyai berbilang kaum, agama dan bangsa sudah mencapai tahap perpaduan seperti yang dinyatakan? Soalan keempat, umumnya pada mata kasar, apa yang kita lihat, Malaysia sebagai negara yang berbilang kaum telah mencapai perpaduan seperti yang disangkal oleh orang ramai. Tetapi pada pandangan saya, masih terdapat segelintir golongan yang bersifat rasis di dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini mungkin terjadi kerana mereka tidak dapat membuka mata mereka untuk memahami kaum dan budaya lain. Kita boleh nyatakan ini sebagai salah satu faktor yang menyumbang kepada perpecahan kaum. Adakah anda mempunyai rakan yang berlainan kaum? Jika ada, mengapa anda suka berkawan dengan mereka? Apakah yang anda dapat pelajari daripada kaum yang berlainan? Ya, saya mempunyai
rakan yang berlainan kaum. Saya suka berkawan dengan kaum lain kerana saya dapat makan makanan tradisional kaum lain. Banyak ilmu pengetahuan saya pelajari dari kaum lain, seperti bahasa, perayaan, pemakaian dan permainan dan sebagainya. Contohnya, saya dapat mempelajari cara permainan congkak daripada kaum Melayu. Saya memang ramai kawan dari kaum lain, dan waktu matrikulasi dulu pun waktu rehat tengah hari tu, kawan Melayu saya dah balik bilik semua dan saya takkan ikut pun diorang sebab malas kan nak balik bilik. Buat apa nak balik bilik? Baik saya pergi makan, saya ikut kawan Cina saya pergi makan. Balik kelas, habis kelas petang tu pun saya akan ikut diorang juga, pergi makan juga. Dan pergi belajar pun sama-sama dengan diorang, dengan kawan India, dengan kawan Cina. Lepas tu, macam kalau kawan dengan kawan-kawan lain ni, saya dapat belajar bahasa diorang. Itulah paling seronok sebab saya dapat belajar bahasa Cina, bahasa India. Walaupun susah nak sebut tu, tapi best lah. Dan walaupun hari ni diorang ajar, saya lupa. Belajar lagi, lupa lagi. Tapi seronok lah. Ada pengalaman belajar tu kan, memang seronok. Kerana saya melanjutkan pelajaran di sekolah kebangsaan, saya mempunyai kawan kaum India dan kawan dari kaum Cina. Bila kita berkawan dengan lainan kaum, kita dapat mengubah pandangan dan perspektif kehidupan dari banyak faktor yang mempengaruhi. Walaupun Malaysia ini adalah negara yang berbilang kaum, tetapi masih wujudnya sifat atau kecenderungan pilih kasih terhadap sesuatu kaum, seperti mencari kerja yang mengutamakan Mandarin speaker. Cara yang kita dapat pelajari apabila kita mempunyai kawan yang berlainan kaum adalah kita dapat mempelajari bahasa mereka. Dapat menambah ilmu pengetahuan dengan mempelajari walaupun tidak fasih untuk berbicara. Sekurang-kurangnya kita dapat memahami maksud dan intipati yang cuba disampaikan. Ini dapat mengelakkan isu salah faham antara kaum dan ia dapat mengeratkan lagi kaum lain dengan kaum lain. Di Malaysia, bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu, tetapi disebabkan kepelbagaian kaum di Malaysia, kita juga berkomunikasi dalam bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Ia membawa variasi ketika berkomunikasi dan ia adalah salah satu keunikan bagi negara Malaysia. Dalam perpaduan negara Malaysia terbahagi kepada beberapa aspek dan di antaranya adalah aspek ekonomi. Sejak zaman British lagi, kita telah pun dipecahkan kepada kaum masing-masing. Seperti contoh, kaum Melayu ditempatkan di halaman kampung dengan pekerjaan bercucuk tanam dan memungut hasil tani. Seterusnya, kaum India diletakkan di estate. Akhirnya, kaum-kaum Cina diletakkan di bandar dan juga pekan yang menguasai perkilangan dan perniagaan. Mereka juga merupakan bangsa yang merupakan pemegang ekonomi pada masa itu. Selain itu, kita sebagai rakyat Malaysia harus bijak dalam menangani perbezaan antara kaum yang ada. Sama ada perbezaan antara kaum ataupun agama. Kita perlu menerima dan mengakuinya kerana kita hidup dalam masyarakat majmuk yang mempunyai pelbagai kaum, berbilang kaum dan juga perbezaan agama. Kita perlu menghormati dan menerima agama budaya lain. Seperti contoh, bangsa Cina ataupun India menghormati azan yang dilaungkan oleh agama Islam, dan kita juga tidak boleh
menunjuk protes pada pemakaman bangsa Cina dan juga India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berkongsi beberapa pendapat tentang cabaran dalam memupuk perpaduan kaum di Malaysia. Antara cabaran memupuk perpaduan kaum di Malaysia ialah perbezaan dalam sistem pembelajaran. Sebagai contoh, semasa zaman penjajahan British, terdapat 4 aliran persekolahan yang berbeza, iaitu aliran Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Maka, sejak dahulu lagi masyarakat Melayu, Cina dan India ini telah dipisahkan mengikut sistem pembelajaran mereka. Dan sekolah-sekolah ini juga ditubuhkan hanyalah semata-mata untuk mencapai kepentingan masing-masing. Oleh yang demikian, kewujudan sekolah yang pelbagai aliran ini telah menjejaskan perpaduan kaum di Malaysia. Maka sistem ini amatlah tidak lagi relevan untuk diamalkan pada zaman ini. Dan sekiranya masih diteruskan, hubungan antara rakyat Malaysia akan terjejas dan menjadi semakin renggang. Hal ini kerana, seperti mana yang kita tahu, sekolah merupakan satu-satunya tempat di mana rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dapat berjumpa dan saling kenal mengenali. Oleh itu, sekiranya rakyat Malaysia sudah dipisahkan sejak kecil lagi, maka ini merupakan satu cabaran dalam memupuk perpaduan. Seterusnya, antara cabaran lain dalam memupuk perpaduan kaum di Malaysia ialah perbezaan dalam ideologi politik. Majoriti parti-parti politik di Malaysia ditubuhkan berasaskan kaum masing-masing. Sebagai contoh, penubuhan UMNO dan PAS untuk orang Melayu, MCA dan DAP untuk orang Cina dan MIC untuk orang India. Faktor penubuhan parti-parti ini telah menyebabkan sikap dan semangat perkauman semakin tinggi. Hal ini juga telah menyebabkan sikap memperjuangkan kaum masing-masing berlaku tanpa semangat kekitaan. Terdapat juga beberapa ahli politik yang menggunakan sentimen perkauman sebagai senjata politik mereka. Oleh yang demikian, hal ini jelas bahawa perbezaan yang berlaku dalam ideologi politik ini merupakan satu cabaran dalam memupuk perpaduan.